Awak, janganlah senyap je. Dah mula dah ni. Pergilah hosting. Saya nak jadi patung je. Apa? Suruh yang tu? Yang itu Pandu Putri mana? Tak nak buat kerja, cakap je lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, anda bersama saya, Nisa K, dalam core kurikulum Badan Beruniform Pandu Putri. Raika tak nak buat kerja? Tak apalah, biar saya yang buat kerja. Hari ini kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan Persatuan Pandu Putri, terutamanya mengenai uniform ataupun pakaian seragam kita pada hari ini. Seperti yang saya pakai lain, yang Raika pakai lain, yang adik di belah sana tu mungkin lain sedikit. Kita nak tahu siapa yang akan berkongsi dengan kita berkenaan pakaian seragam. Jom kita lihat profil beliau. Apa tak nak buat kerja? Baiklah penonton semua, kita ada Puan Fung Poh Ling dari Persatuan Pandu Putri Malaysia. Selamat datang Puan Fung. Terima kasih. Hai. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Dan hari ini saya nak tahu Puan, apa beza pakai seragam kita ni? Macam mana saya nak mengetahui perbezaan pakai seragam dengan peringkat keahlian? Jadi silakan Puan. Terlebih dahulu, saya nak menerangkan sedikit tentang keahlian. Baik. Keahlian Pandu Putri. Keahlian Pandu Putri dibahagi kepada beberapa bahagian mengikut peringkat umur masing-masing. Dipanggil Pandu Putri Kelip-kelip. Kelip-kelip. Teruskan dengan Pandu Putri Tunas. Tunas. Pandu Putri Remaja. Baik. Pandu Putri Ranger. Pandu Putri Clover. Dan juga Pandu Putri Guild Trefoil. Ya. Okay. Saya nak tahu dengan lebih lanjut lah, macam mana kita nak tahu pakaian Pandu Putri kelip-kelip contohnya. Ya, jadi hari ini kita akan mulakan dengan pakaian untuk Pandu Putri kelip-kelip yang ahli kita yang muda sekali. Yang seperti yang dipaparkan di sini. Hai, apa khabar? Ya. Salam-salam. Jadi ahli Pandu Putri kelip-kelip adalah untuk budak kita berumur 5 tahun hingga 6 tahun yang belajar di prasekolah. Baik. Jadi umur untuk Pandu Putri kelip-kelip adalah untuk budak-budak yang berumur dari 5 tahun hingga ke 8 tahun. Wow. Jadi pakaian untuk Pandu Putri kelip-kelip sangat selesa dan bebas dan simple. Mereka memakai baju Pandu biru Pandu Putri, ya. Boleh lengan panjang atau lengan pendek. Dan dipasangkan dengan seluar panjang warna gelap atau seluar panjang sukan dan dipakai dengan kasut sukan. Betul. Dan lagi mereka pakai scarf yang berwarna jingga. Warna scarf ini adalah perbezaan antara setiap bahagian Pandu Putri di Pandu Putri Malaysia. Jadi untuk yang kecil sekali, kita pakai warna yang sangat-sangat terang dengan warna jingga. Dan scarf ini adalah scarf segitiga, dijahit dengan ribbon yang berlogo Pandu Putri di tepinya. Dan untuk memakainya, kita lipat dengan lebarnya lebih kurang 3 jari, lipat 4 atau 5 kali. Apabila lipat siap, pakai pada leher. Ahli Pandu Putri kelip-kelip kita dan diikat dengan woga Pandu Putri juga. Dan di bahagian belakang iaitu sudut scarf kita ini diletak jata negeri masing-masing. Jata ini diletak dengan jarak lebih kurang 5 cm atau ukuran 3 jari juga. Dan dijahit pada tempat penjuru sudut. Penjuru scarf ini. Bagaimana pula dengan Pandu Putri Tunas? Apa yang mereka pakai? Apabila budak kita pergi ke sekolah rendah, iaitu umur mereka di antara 9 tahun hingga ke 12 tahun. Iaitu mereka belajar di sekolah rendah tahun 3 hingga tahun 6 di sekolah rendah. Dan
murid perempuan kita ini boleh menyertai Pandu Puteri Tunas, di mana Pandu Puteri Tunas memakai pakaian seragam seperti ini. Jom kita lihat pakaian seragam mereka. Macam lebih kurang je macam saya, tapi ada bezanya. Jadi kain untuk pakaian seragam Pandu Puteri dari tunas ke pemimpin sama juga, tetapi potongan lain. Jadi untuk Pandu Puteri Tunas memakai blouse hijau berlogo Pandu Puteri, dan blouse ini berpoket dua poket di kiri dan kanan. Dan blouse ini dipakai dengan tag bahu. Tag bahu Persatuan Pandu Puteri Malaysia dijahit pada klim lengan kiri dan kanan. Dan semua ahli Pandu Puteri memakai lencana dunia di atas poket kanan. Lencana dunia, Puan? Wow. Ada berita sangat-sangat hebat. Jadi setiap ahli Pandu Puteri apabila menyertai Pandu Puteri di Malaysia, mereka akan terus menjadi Pandu Puteri sedunia. Tapi saya lihat warna scarfnya berbezalah dengan Pandu Puteri kelip-kelip. Lepas itu Pandu Puteri Tunas memakai scarf berwarna coklat, berribbon di tepi dengan logo Pandu Puteri dan juga jata pada belakang scarf. Dan di sini Pandu Puteri Tunas memakai lencana kumpulannya, di mana terdapat 6 jenis bunga telah dipilih untuk bahagian Pandu Puteri Tunas, iaitu kesidang, melur, kenanga, teratai, siantan dan cempaka. 6 jenis dan adik kita ini adalah dalam kumpulan kesidang. Di atas lencana kumpulan dipakai tag nama. Dan pakaian seragam ini dipasangkan dengan seluar biru gelap, seluar panjang biru gelap yang berpotongan lurus, dan juga dengan stocking dan kasut canvas hitam sahaja. Ini tadi kita telah sebut pakai dengan woga. Woga Pandu Puteri, jangan pakai ada logo lain-lain. Dan Pandu Puteri Tunas memakai topi bola ini. Smart kan apabila pakai topi bola. Inilah pakaian asas untuk Pandu Puteri Tunas di sekolah rendah. Kita dah lihat pakaian seragam Pandu Puteri kelip-kelip yang comel ni untuk kanak-kanak umur 5 hingga 8 tahun, dan juga keahlian Pandu Puteri Tunas berumur 9 hingga 12 tahun. Betul, Puan? Betul. Nasib baik, betul. Kalau tak kena denda pula saya nanti. Kita nak seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Core Kurikulum Badan Beruniform Pandu Puteri. Kembali lagi dalam Core Kurikulum Badan Beruniform Pandu Puteri bersama saya Nisa K. Kali ini kita bersama-sama pula dengan Cik Fong Woon Yok dari Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Selamat datang, Cik Fong. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Sekarang saya nak tahu apa lagi peringkat keahlian bagi Pandu Puteri Malaysia dan pakaian seragam mereka lah tentunya. Silakan. Jadi dari sekolah rendah kita akan beralih ke sekolah menengah. Jom kita nak lihat pakaian seragam yang seterusnya. Silakan, Cik Fong. Jadi ini adalah pakaian untuk ahli Pandu Puteri remaja. Jadi ahli Pandu Puteri remaja adalah untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi di sini bajunya sama, blouse berlogo, tetapi diganti dengan scarf yang berwarna kuning. Dan dipakai dengan woga juga. Jadi di sini kita ada lambang bunga untuk mewakili kumpulan ahli remaja itu. Jadi biasanya di dalam sekolah itu, cikgu akan membahagikan ahli Pandu Puteri ni, remaja ni, kepada 6 kumpulan. 6 kumpulan? Jadi 6 kumpulan ni akan ikut bunga, kumpulan bunga. Dan bunga yang kita pilih itu adalah bunga yang terdapat di Malaysia. Di Malaysia, apa bunga-bunga yang ada? Jadi kita ada bunga raya, bunga ros, bunga anggrek, bunga matahari, bunga orkid dan bunga lili. Ada 6. Baik. Dan kita boleh nampak bahawa lambang itu mesti ada di atas poket. Atas poket. Baik. Dan di atas poket itu adalah nama ahli itu. Tag nama kita. Baik. Jadi kita ada tag nama yang ukuran yang tetap. Jadi di sini bagi seorang yang baru, dia akan letakkan lencana di atas poket yang sebelah kanan.
So ini adalah perbezaan. Okey. Jadi di sini sama seluar adalah berpotongan lurus dan kena pakai kasut yang serba hitam, Serba ya. hitam. Dibuat daripada canvas dan juga stocking yang serba hitam. Stocking hitam, Ya. kasut serba hitam, mestilah kasut daripada canvas ya. Ya. Dan dia juga boleh memakai topi bola, Baik. terutama sekali kalau kita ada pertandingan kawat, ya. Mereka akan nampak smartnya. Ya, nampak lebih segap dan betul. bergaya. Ya, bola. Okey. Baik, itu adalah bagi pandu putri remaja. Ya. Kalau dia atas lagi, apakah peringkat keahlian tersebut? Baik. Dari tingkatan 1, 2, 3, sekarang naik ke tingkatan 4 dan 5. Ya. Jadi bila dia menjadi ahli pandu putri di tingkatan 4, dia akan mendaftar diri sebagai pandu putri ranger. Ranger. Dan ini kita adalah pakaian pandu putri ranger. Baik. Jadi di sini diganti dengan scarf yang berwarna biru tua. Ya. Sama seorang pandu putri ranger itu dia mesti memakai lanyard, ya, ataupun kita panggil sebagai tali whistle. Tali whistle, baik. Jadi, ya, ini bukan sebarang tali sahaja, tetapi pada hujungnya Wah. ada whistle. Ada Ya. whistle. Dan whistle ini adalah sangat-sangat penting sebab kita juga ada isyarat whistle yang tertentu untuk ahli-ahli ranger. Contoh satu. Ya. Satu contoh. Kalau saya nak panggil Aha. ketua datang ke sini. Wah, okey. Ketua kumpulan datang ke sini. Maka Hebat. 3 pendek, 1 panjang. Okey, satu je dah kita bagi contoh. Ya. Kena simpan. Ya. Kalau nak tahu kenalah tengok lagi kan. Baik, seterusnya apa lagi yang penjelasan mengenai ini adalah pandu putri ranger. Jadi di sini kita ada lambang bunga. Ya. Tetapi untuk ranger tidak ada lambang bunga kerana jawatan kuasa itu dibentuk mengikut kesesuaian Baik. keadaan. Jadi boleh adakan AJK perkhemahan, ya, jawatan kuasa kebajikan, Ya. jawatan kuasa teknikal, ya. Jadi sekarang sebagai seorang ranger itu kita memang bagi kebebasan dan kita Baik. memperkasakan, ya, remaja sekarang. Baiklah, kalau kita tengok Ya. scarf ini yang bezanya adalah warna biru gelap ya. Di belakang kita lihat juga sama Ya. Jadi di belakang juga ada jatanya. Jata. Jata cawangan. Baik. Ataupun jata negeri. Ya. Apa lagi dia Jadi di sini kita boleh nampak kita ada satu lencana pelantikan baik. warna merah. Jadi ini akan dianugerahkan kepada seorang ahli pandu putri ranger setelahnya habis modul prinsip asas. Wah, Ya, kena prinsip mengikuti asas. aktiviti-aktiviti Yes, betul. untuk mendapatkan Ya. lencana pelantikan ya. Kalau macam tu saya tengok macam saya umur 18 kan. Boleh ke pakai yang ini? 18 tak boleh lah ya. 18 tak boleh. Yang ini? 18 akan pakai pakaian Yang yang, lain ada pula. bentuk sedikit. Baiklah. Sekarang Right. ini kita dah lihat pakaian bagi pandu putri remaja dan juga pandu putri ranger. Takut saya salah tapi saya baik betul. Baiklah, kita nak rehat seketika. Kita lihat betul-betul perbezaannya adalah pada beberapa butiran. Contoh pada warna scarf. Yang ini dia ada tali whistle. Whistle tadi kita dah bagi sedikit lah. Macam mana nak tiup, nak panggilkan. Dan juga di sini ada tag nama di mana tiada lagi lencana bagi kumpulan ya. Tiada lambang kumpulan. Baik, tiada lambang kumpulan dan di bahagian ni di lengannya ada lencana yang lain ya. Di bahagian tepinya ini adalah lencana nama Persatuan Pandu Putri Ini adalah Malaysia. tag bahu. Bahu. Ya, tag bahu. Kedua-dua pun tag bahu. Pada saya pun ada juga tag bahu. Jadi ini adalah pakaian yang asas. Jadi sekiranya nak tengok pakaian yang lebih cantik, Baik. biarlah seorang ahli pandu putri ranger itu ya ataupun remaja, Ya. mereka boleh ambil ujian lencana kecekapan. Wah, barulah ada boleh pula. menghiasi Menghiasi semuanya bagi lebih penuh lagi. Baiklah, kita dah tahu mengenai pakaian seragam dan kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Core Curriculum Badan Beruniform Pandu Putri.
Kembali menonton Kurikulum Badan Beruniform Pandu Putri. Sekarang ni kita nak pergi kepada keahlian peringkat Pandu Putri Clover yang saya ingat lah ya Puan, daripada umur 18 hingga 30 tahun, betul tak? Ya, betul. Ya, nasib baik, betul. 10 markah untuk saya dan kita nak lihat pakaian seragamnya bagaimana pula. Baik, jom kita teruskan. Okey, ya. Untuk pakaian seragam Pandu Putri Clover, ini? pakai blouse berlogo Pandu Putri, Baik. blouse hijau berlogo Pandu Putri, dan tangan. Perbezaannya adalah scarf dengan bahagian lain. Baik. Scarf ini berwarna jambu merah, Jambu merah. ya, dan berlebet dijahit tepi dengan ribbon berlogo Pandu Putri dan dipakai dengan wogel Pandu Putri, baik. ya. Caranya lipat 4 atau 5 kali dan pakai dengan wogel ini. Baik. Dan Pandu Putri Clover memakai lencana pelantikannya yang berwarna sweet-sweet ini. Baik. Ya. Okey. Dan pada Pandu Putri Clover juga memakai lencana dunia. Lencana dunia ini menandakan ahli Pandu Putri Clover kita ini juga ahli Persatuan Pandu Putri Sedunia. Wow, kan? Ya. Dan juga semua ahli Pandu Putri memakai tag nama. Tag nama. Ya. Yang ini tak ada lencana kumpulan? Tak ada, sebab Clover sudah dewasa, Ya. tak perlu kumpulan. Baik. Jadi bagi budak yang kecil, kita bahagi kepada kumpulan supaya boleh dijaga dengan lebih teliti. Baik. Bagaimana dengan potongan blouse ini? Ya, betul. Jadi kain sama dengan semua ahli Pandu Putri kan. Baik. Kain ini hijau berlogo Pandu Putri, tetapi potongan untuk dewasa memang lain sedikit. Ini potongan princess cut dengan poketnya kat bawah. Ada poket, baik. Ya, dan potongan princess cut ada lain di sini, lengan panjang juga seperti ini. Baik. Jadi princess cut ni dia lebih macam ada sedikit kembang sedikit kan? ya, untuk dewasa. Baik. Ya, pada belakang scarf, belakang scarf terletak juga jata negeri. Baik. Okey, dan jaraknya 5 cm atau kita pakai ukuran 3 jari dari sudut sudut penjuru scarf ini, dan kita Baik. jahit pada scarf kita ini menandakan ahli kita ini dari negeri Perak. Yang ini Perak. Ya. Kalau saya Okey. faham, kena pakailah jata Perak. Ya, betul. Baik, ini adalah untuk pakaian seragam Pandu Putri Clover. Apa peringkat keahlian yang seterusnya? Ya, bagi ahli-ahli Pandu Putri yang berumur 30 tahun ke atas, kita dibagi kepada kumpulan bahagian Pandu Putri Guild Travel. Guild Travel? Ya, Guild Travel yang berumur 30 tahun ke atas. Baik. Tak ada kira setakat hujung umur ke mana. Baik. Boleh sampai 70, boleh sampai 80. Baik. Ya. Wah. Dan untuk ahli Pandu Putri Guild memakai kain rasmi untuk rasmi. Guild adalah kain dari batik Pandu Putri Malaysia. Dan dipakai dengan selendang putih. Baik. Dan kalau untuk bertudung pakai tudung dengan putih. Pakai tudung putih. Tudung putih. Dan Baik. bawa sebab dewasa kan, pakai bawa handbag kan, handbag berwarna hitam, tak ada hiasan. Dan kasut kan bertumit rendah. Kasut Ya. bertumit rendah, warna Hitam. juga. Kalau tas tangan tadi pun hitam, tidak ada hiasan. Ya, betul. Pada kasut pun tiada hiasan juga. Ya, macam ini baju kurung, baju kain batik Pandu Putri dengan selendang putih. Kalau bertudung putih. Ya, Tapi bagaimana betul. kalau dengan para pemimpin Pandu Putri? Ya, pemimpin pun diletak di golongan dewasa, tetapi pemimpin ini adalah guru pembimbing di pasukan Pandu Putri di sekolah-sekolah. Jadi untuk pemimpin memakai pakaian seragam, ya. Seragam yang macam saya, kebaya atau baju kurung, ya. Dan kalau bertudung pakai dengan tudung Aryani yang khas, mereka khas untuk Pandu Putri. Tudung Ya. cetakan logo Pandu Putri. Baik. Okey. Ya. Okey. Kemudian Dan pemimpin memakai semua lencananya pada tag penampang. Penampang. Okey. Dan susunan lencana itu adalah ikut susunan seperti ini. dia ada susunan lencana pakai di hadapan itu untuk pakaian
baju kurung dan juga kebaya yang saya pakai ni. Nampak macam Ya, lebih kurang je tapi betul. saya memakai skaf berwarna biru. Ya, golongan pemimpin atau dewasa juga pakai pakaian seragam macam ini Baik. untuk aktiviti luar atau gerak kerja yang lasak dan Baik. juga masa perjalanan nak pergi satu-satu acara, ya. Dan pakaian hijau berlogo Pandu Puteri, yang selesa pakaian Princess Cut juga, Ya, ada poket. tetapi scarfnya sedikit berbezalah. Scarf panjang yang berlogo Pandu Puteri Baik. dan dipakai dengan woga juga. Baik. Ya, pada semua pemimpin ahli Pandu Puteri juga pakai lencana dunia, menandakan PAN juga Ya. ahli Persatuan Pandu Puteri sedunia. Ya, dan saya juga ada tag nama. Ya. Lihatlah. Semuanya pakai dengan seluar panjang potongan lurus berwarna hitam. Berwarna biru gelap, Biru gelap, dan baik. kasut Kasut dan yang bertumit bertutup. rendah. Bertumit rendah. Kalau macam saya sekarang ni, kalau saya memakai tudung, saya memakai tudung berwarna Hitam. hitam. Ya. Dimasukkan di bahagian dalam, Ya, ya. betul. Bukan Ya. dipakai di luar. Macam tadi nak pakai luar ke kat dalam, tapi sebenarnya untuk lebih kekemasan, ya. Ya, Pakailah betul. di bahagian dalam. Tengok betul-betul ini dia pakaian-pakaian seragam. Setakat ini kita dah lihat semua peringkat keahlian dan juga kita dah lihat pakaian seragam bagi setiap peringkat keahlian. Kita sebenarnya dah tiba di penghujung rancangan kita, Ya. Puan. Okey. Banyak kita dah belajar dan ketahui berkenaan dengan Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Sedikit kesimpulan ataupun rumusan ataupun ringkasan terhadap apa yang telah kita kongsikan bersama-sama hari ini mengenai pakaian seragam. Ya, untuk tidak keliru pakaiannya dengan betul, jadi semua boleh rujuk pada buku atau folder pakaian seragam Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Ya. Okey, di mana setiap bahagian, setiap kategori diterang dengan jelas dalam buku ini. Baik, wah. Jadi saya harap semua ahli-ahli akan pakai pakaian seragam dengan betul, Baik, dengan boleh saya rujukan pada tengok? buku ini. Baik, ini dia buku ataupun folder pakaian seragam Persatuan Pandu Puteri Malaysia yang akan membantu ahli-ahli untuk mengetahui dengan lebih, orang kata apa, lanjut lagi berkenaan pakaian seragam setiap peringkat keahlian daripada kelip-kelip hinggalah ke bahagian pemimpin. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita hari ini, iaitu Puan Fong Pohlin dan juga Cik Fong Woon Yok dari Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Bye semua. Didik TV KPM